Oke, hai, selamat pagi murid-murid 3 opsi. Hari ini kita sambung lagi kita punya pembelajaran, yaitu dalam tajuk siri kereaktifan logam. Kita punya tajuk hari ini macam susah, tapi sebenarnya lebih banyak hafalan dan kamu perlu kena faham konsep dulu baru hafal. Dan sebenarnya dia ada beberapa eksperimen yang patut kita buat. So kita harapkan nanti selepas PKP ini kita boleh buatlah eksperimen tu di dalam makmal. Okay, macam mana pun kita sambung dulu untuk hari ini punya pembelajaran. Okay, jom. Okay, dalam gambar raja ni kita tengok ada magnesium. Ini magnesium ya. Oops. Lepas tu di sebelah ni adalah paku besi. Okay, kalau kita tengok paku besi ni dia memakan masa yang agak lama untuk berkarat kan. Okay, tetapi logam magnesium sekiranya kamu kasih nyala api, okay, kamu bakar dia akan cepat terbakar dan dia akan menghasilkan nyalaan berwarna putih yang terang. Okay, besi pula, bila kamu bakar dia tiada apa-apa yang terjadi. Tapi bila kamu letak dia lama-lama di satu tempat yang terdedah kepada udara, kepada air ataupun kelembapan, dia akan lama-lama baru berkarat. Okey, ini menunjukkan besi dia kurang reaktif terhadap oksigen berbanding dengan magnesium. Jadi kita dapat lihat di sini lain jenis logam dia punya kereaktifan terhadap oksigen itu juga berlainan. Okey, di sini ada dalam penerangannya ni. Okey, tindak balas cergas antara logam lebih reaktif seperti magnesium dengan oksigen, nyalaan yang terang diperhatikan. Inilah warna putih ni. Okey, tetapi untuk tindak balas yang kurang cergas dengan dan kurang yang antara logam yang kurang reaktif seperti besi dengan oksigen, hanya baraan atau perubahan warna yang berlaku secara perlahan-lahan. Yang ini jika kita bakar. Okay, kita bakar dengan api yang kuat lah. Okay, membina siri kereaktifan logam. Okay, di sini sudah diberi siri kereaktifan logam. Kalau kita tengok semakin ke kanan logam itu semakin reaktif. Okay, kita tengok dari yang paling reaktif ini adalah kalium. Kalium, ini natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, diikuti dengan ferrum. Ferrum ini adalah besi. Okay. Lepas tu stannum. Stannum ini adalah timah, plumbum, cuprum. Okay. Hg ini adalah mercury, Eg adalah perak, dan Au, aurum adalah emas. Okay. Makin ke kanan ini dia punya kereaktifan terhadap oksigen semakin cergas. Okay. Kalau macam kalium dengan natrium ini dia ada di dalam makmal, tapi kita tidak boleh simpan dia dalam botol seperti logam yang lain. Dia perlu disimpan dalam minyak parafin, sebab sekiranya dia terdedah dengan gas oksigen dia akan terus terbakar. Terus terbakar. Jadi ini perlu disimpan dengan di tempat yang special lah, di dalam minyak parafin. Okay, kita tengok yang ini. Sebelum tu, yang ini kamu terpaksa hafal ni kelas. Okay, terpaksa hafal. Okay, kita tengok. Okay, sebentar, sepatutnya ini adalah amali yang perlu kamu buat. Okay, tetapi nanti lepas PKP nanti baru kita buat lah. Alright. Okay, cikgu terangkan sahaja macam mana amal ini dilakukan dan apa pemerhatian yang kita jangkakan. Alright. Okay, kita tengok dulu susunan rada sini. Okay, di sini ada hablur kalium manganat. Okay, fungsi dia adalah untuk membekalkan gas oksigen. Dia ini dipanaskan. Lepas tu di sini ni ada wool kaca. Dan di sini sebelah dengan wool kaca, okay, barulah diletakkan dengan serbuk logam. Serbuk logam yang digunakan kita tukar-tukar setiap kali. Okay, kita tukar. Mungkin yang pertama kita pakai dulu ini dari sini magnesium. Okay, bakar dia.
Okey, yang dia bukan bakar, sorry, panaskan. Okey, kita kena panaskan hablur kalium manganat ini dulu, barulah kita panaskan the serbuk logam tersebut. Okey, dan kita tukarlah. Selepas ini sudah kita nampak dia punya tindak balas itu. Okey, lepas tu kita tukar dengan logam aluminium, diikuti dengan zinc, ferrum dan plumbum. Okey, ini adalah pemerhatian yang kita jangkakan. Okey, untuk logam yang menyala dengan amat cepat dan terang. Okey, amat cepat dan terang, of course magnesium. Sangat cepat. Lepas tu dia akan diikuti oleh aluminium. Okey, cepat dan terang juga. Lepas tu zinc, akhirnya logam itu menyala tetapi dengan perlahan. Ferrum pula, okey, besi dia hanya berbara. Okey, tahu apa itu bara kan? Okey, berbara dengan terang. Lepas tu plumbum, dia punya tindak balas lagi lemah. Okey, dia berbara dengan malap sahaja. Okey, cikgu harap nanti kita berpeluang lah untuk beramal ini di sekolah nanti. Okey, jadi itu. Okay, bila kita nampak ni susunan ini ataupun pemerhatian yang dijangkakan, okay, kita dapat simpulkan bahawa semakin terang nyalaan, okay, semakin terang, mana cikgu mau tulis? Okay, semakin terang nyalaan, tak boleh lah di sini. Okay, kita boleh simpulkan, okay, cikgu tulis saja sini ya. Semakin terang nyalaan, okay, ataupun semakin cergas tindak balas, maka semakin reaktif logam tersebut terhadap oksigen. Okey, itu kereaktifan terhadap oksigen. Kita balik di sini. Okay, jadi dalam logam-logam di sini, okey, kita dapat menjangkakan bahawa semakin logam-logam yang sebelah kanan ini dia akan mengalami tindak balas yang lebih cergas, yang lebih cepat dan nyalaan yang lebih terang apabila dibakar di dalam oksigen. Okey. Okay, itu tadi oksigen. Sekarang kita tengok pula kereaktifan logam ini terhadap karbon. Okay, kalau kita tengok di sini, bahan yang digunakan ada 3 sahaja, zinc oksida, aluminium oksida dan plumbum oksida lah. Okey, ketiga-tiga logam ini, okey, satu persatu dipanaskan bersama dengan karbon. Lepas tu kamu perhatikanlah apa dia punya tindak balas di sana. Okey, untuk zinc oksida, aluminium oksida dan plumbum oksida kalau kita tidak buat eksperimen ini, tetapi kita melalui siri kereaktifan yang ini. Okey, ini. Okey, di sini ada kedudukan karbon. Kita boleh jangka dia punya pemerhatian. Okey, kalau kita lihat semua logam-logam yang berada di atas karbon ini, dia tidak akan memberi sebarang tindak balas. Tetapi logam di bawah karbon ini saja bermula dari zinc sehingga emas ini yang boleh memberikan tindak balas terhadap karbon. Okey, jadi perubahan pemerhatian di sini untuk aluminium oksida tiada perubahan lah. Okey, di sini pula dia akan menghasilkan logam. Okey, di sini berwarna, dia akan menghasilkan logam yang berwarna kuning dan ada gas yang terbebas lah. Okey,
Lepas tu plumbum oksida pula akan menghasilkan logam yang berwarna plumbum berwarna kelabu. Okey. Jadi di sini tindak persamaan di sini dia akan menghasilkan zinc dan karbon monoksida. Okey, di sini tiada perubahan. Okey, plumbum oksida pula dia akan menghasilkan plumbum dan gas karbon monoksida. Alright. Okey, sekarang kita tengok pula kereaktifan logam terhadap hidrogen. Okey, ini adalah susunan radas hidrogen. Okey, di logam itu dia dimasukkan di dalam ini. Tiub ini dipanggil sebagai, kita tidak nampak di sini ya, ini dipanggil sebagai tiub pembakaran. Okey, logam itu dimasukkan di dalam sini. Ada mangkuk sini kan. Okey, ada piring sini. Piring sebenarnya ni. Alright. Okey, jadi gas hidrogen akan dialirkan melalui ni tiub ni. Okey, gas hidrogen datang dari mana? Dari sini. Okey, hasil daripada tindak balas antara asid sulfurik dengan zinc. Dia akan menghasilkan gas karhidrogen. Jadi gas hidrogen itu akan dialirkan di sini. Okey, yang ini yang macam ada batu-batu ni, ini adalah kalsium klorida kontang. Dia bertindak, dia punya fungsi untuk menyerap kelembapan daripada gas hidrogen yang dialirkan di sini. Jadi yang dialirkan di sini hanyalah gas hidrogen kering. Okey, gas hidrogen itu dia mesti kering apabila melalui di sini, melalui udara panas di sini untuk menyalakan letupan lah. Okey, jadi kita akan nampak tindak balas di sini. Jadi apa yang kita jangkakan semasa tindak balas ini, kita tengok di sini. Hidrogen dan aluminium oksida. Aluminium oksida itu tidak berbara. Okey, tidak berbara arti dia tiada sebarang tindak balas yang berlaku apabila aluminium oksida yang dialirkan dengan gas hidrogen. Lepas tu zinc oksida pun sama juga, tiada tindak balas. Tetapi bila ferrum oksida, sini ferrum oksida. Okey, ferrum oksida pula, ferrum 2 oksida, sorry. Dia pula akan ferrum oksida pula akan terbakar dengan terang. Arti dia logam ferrum itu dia boleh diturunkan oleh gas hidrogen. Ada tindak balas di sana. Okey, dia terbakar dengan terang. Begitu juga dengan plumbum 2 oksida. Okey, cikgu tulis saja dia punya formula kimia sini. Cikgu harap kamu faham. Plumbum 2 oksida dia terbakar dengan terang juga. Menghasilkan serbuk yang berwarna kuning. Okey, dan menjadi kelabu berkilat. Sebab kenapa? Sebab plumbum ini dia boleh diturunkan oleh plumbum ini boleh diturunkan oleh hidrogen. Okay, begitu juga dengan kuprum. Dia terbakar dengan sangat terang, lebih terang dari plumbum dan ferrum tadi. Okey. Ini kuprum oksida. Okey, kalau kita lihat mana kedudukan ferrum, okay, ini kita guna pen biru. Okey, ini dia tadi ferrum, plumbum dan kuprum kan. Okay, kalau kita tengok dalam pemerhatian tadi tu, semakin jauh kedudukan logam itu daripada hidrogen, dia punya tindak balas itu semakin cergas dengan hidrogen. Okay, makin dekat ferrum ni dia terang saja. Tetapi kalau kuprum pula dia punya tindak balas dengan hidrogen adalah dia menghasilkan nyalaan yang sangat terang. Arti dia tindak balas itu sangat cergas. Okey, manakala logam-logam yang terletak di atas hidrogen ini dia tidak ada sebarang tindak balas di sini. Tidak tindak balas yang berlaku.
Okay, sebab hidrogen ini dia kurang reaktif berbanding logam-logam di atas nih. Alright. Okay, itu saja untuk penerangan cikgu tentang kereaktifan logam terhadap oksigen, karbon, dan hidrogen. Okay, cikgu akan bagi latihan sekejap lagi.